mereka-mereka yang telah menerima jemputan khas daripada Allah untuk hadir menjadi tetamu Allah. Rumah Allah sama macam rumah kita. Rumah Allah sama macam rumah kita. Orang takkan boleh datang kalau tak dijemput. Kalau kita tutup pagarnya, orang walaupun tekan loceng berulang-ulang kali, kalau kita tak buka, orang takkan masuk. Maka rumah Allah, Allah hantarkan kad, namanya adalah hidayah. Nama kad tersebut adalah inayah. Nama kad tersebut adalah taufik. Apabila Allah menghantar kad tersebut, maka hadirlah tuan-tuan, perempuan yang hadir pada malam ini. Mereka yang tak dihantar kad tersebut, maka tidak akan punya kekuatan untuk hadir, walaupun mungkin rumahnya dekat sekali. Sebab itu ini, marilah kita masukkan dalam hati kita perasaan syukur yang tak terhingga. Muazzin pada maghrib tadi, bila dia azan, dia panggil kita. Muazzin sebut hayya hayya alas salah. Kalau kita terjemah dengan mafhum adalah marilah mengerjakan solat berjamaah. Itu maksud hayya alas salah. Hayya mari, ala di atas, fi'li perbuatan, as-salat solat, jama'atan secara berjamaah. Bila muazzin panggil hayya alas salah, apa kita jawab? On the way. Kan? Ataupun insyaAllah. Tak, kita tak jawab on the way, kita tak jawab insyaAllah. Tapi hauqalah, la haula, mematikan daya, wala quwwata, tak ada juga kekuatan. Aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan, illa billah, melainkan yang Allah beri. Sekarang kita berada di sini, kekuatan siapa? Daya siapa? Allah beri. Orang yang Allah tak beri daya dan kekuatan tersebut, maka dia tidak akan dapat, walaupun mungkin nak, walaupun mungkin mahu. Maka sebab itu bila kita berada sekarang di rumah Allah, sambil kita niat iktikaf dalam rumah Allah yang sangat mulia, sebab tidak ada ruang, tidak ada ruang, dan tidak ada rumah, tidak ada tempat dalam dunia ini yang kita disuruh untuk berniat berhenti semata-mata kerana Allah dan kita dapat pahala. Kita hari ini duduk saja dah dapat pahala dah, hanya ada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya nak sedarkan diri saya, sebab para ulama menyebutkan bahawa Allah sifat Rahman dan Rahimnya akan berikan kurnia. Kerana Allah itu memiliki sifat Rahman yang sangat tinggi dan sangat luas, Ar-Rahim yang sangat juga luas, maka Allah akan berikan kepada makhluknya pelbagai kurnia. Tetapi kurnia yang paling mahal harganya adalah taufik. Kurnia yang paling mahal harganya adalah taufik. Dan hari ini kita mendapat taufik tersebut. Sekiranya seseorang mendapat satu nikmat, ya, seorang dapat satu nikmat, ya, keluar daripada masjid ni, tiba-tiba ada seorang kaya, dia panggil, mari sini, saya cadang nak bagi 20,000 lah. Dapat 20,000 cash. Apa dia buat? Saya yakin kebetulan pula bil ada masalah, tak berbayar, kemudian anak universiti pula minta, tiba-tiba datang seorang bagi 20,000. Yakin tak tuan-tuan? Dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Sebab menghargai nikmat tersebut. Mungkin dia tak langkah keluar, masuk balik dalam masjid, sujud syukur, terima kasih pada Allah. Sebab apa? Sebab dapat nikmat tersebut. Tuan-tuan, berada antara maghrib dan isyak, nilainya 20,000 ke? Jauh lebih besar daripada 20,000. Hatta dunia dan isinya tak mampu nak bayar harga dan nilai kita berada antara maghrib dan isyak ini. Tetapi adakah kita menangis macam orang menangis dapat 20,000? Biasa je lah. Apa nak susah-susah? Kita dah biasa.
Maka sebab itulah apabila syaitan mula nak merosakkan seorang hamba Allah, Allah rakamkan dialog syaitan ini dalam Al-Quran. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan bagi tahu tak terlepas walaupun seorang, termasuk saya yang bercakap dan kita yang mendengar bersama-sama. Syaitan berkata, kemudian benar-benar aku akan mendatangi mereka. Thumma la'atiyannahum, aku dan gerombolan aku akan mendatangi manusia itu, seorang manusia itu. Min baini aydihim, daripada depan, wa min khalfihim, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syama'ilihim, daripada kiri. Satu masa 4 penjuru dia datang. Itulah syaitan dengan kita. Yang kita tak nampak dia, dia nampak kita. Bisikannya tak pernah berhenti walaupun satu saat. Membisikkan, yang bisikan tersebut tak pernah berhenti walaupun satu saat. Sehinggalah kita dimatikan oleh Allah. Sehinggalah nyawa kita terlepas keluar daripada badan. Maka rehatlah syaitan untuk kita. Nak ceritanya apa dia? Maka bila aku mendatangi mereka dalam Al-Quran, Allah sebut apa disebut oleh iblis, oleh syaitan, depan, belakang, kanan, kiri. Maka apa yang berlaku? Thumma, kemudian, la tajidu, wahai Allah, iblis kata, engkau akan mendapati mereka tak akan bersyukur pada engkau, ya Allah. Bila aku telah mula mengeronyok mereka, pertama yang engkau lihat wahai Tuhan, la tajidu aktsarahum syakirin, engkau akan mendapati kebanyakan mereka tak bersyukur. Dapat 20,000, kita bukan 20,000, lebih daripada itu, tapi syaitan dah keronyok kita, biasa je lah, dah datang je lah, apa masalahnya? Tak, semua yang dikasih sekalian. Maka Allah lagi sebut kepada kita, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur, kata Allah, aku benar-benar akan tambahkan kamu nikmat itu. Allah akan tambahkan kita rasa lazat dalam rumah Allah. Sekira-kira, Masya Allah, hati kita sampai tergantung dalam rumah Allah. Satu sifat yang disebut oleh Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan duduk di bawah lindungan arsy. Semua kita hafal hadis itu, tak payah saya nak sebut panjang-panjang. Satu kelompok adalah hati mereka yang tergantung di rumah Allah. Hati mereka rasa rindu pada rumah Allah. Semua yang saya kasih sekalian, maka sebab itulah sebagai mukaddimah kita bersyukur pada Allah, sebab ulama memesan kepada kita, syukur ni makin besar maka akan makin luaslah ladang kita. Bila makin luas ladang kita, makin banyaklah cucuk-cucuk tanam yang kita boleh bercucuk tanam di dalamnya. Orang yang sentiasa bersyukur, maka jadilah amal-amal lain akan boleh diletak dalam syukur. Orang yang sempit syukur, sikit syukur, bukan tak syukur, syukurlah juga. Ni orang Melayu kita ni ada kan? Syukur tak? Syukurlah. Syukurlah juga. Syukurlah pun. Jugalah pun, ya. Dalam semantik adalah benda yang meringankan sesuatu. Syukur, tak syukur, syukurlah. Ana syukur apa? Ya, Nabi bukan syukur. Allah sebut apa? Syakur. Nabi tak kata syukur, Nabi kata syakur. Bila Nabi solat malam sampai bengkak kaki Nabi. Bengkak kaki Nabi solat malam. Cuba bayang, yang dah dijamin syurga, bengkak kaki solat malam. Kita tak ada nama pun yang dijamin bahawa kita adalah ahli syurga. Tapi cara-cara kita macam sebiji dah confirm syurga. Macam kalau mati je, Masya Allah, roh kita 70,000 malaikat akan dusung dan bawa kita ke alam barzah yang penuh dihias dengan hiasan para pengantin yang paling indah. Cara kita bersikap. Nabi bengkak betis, bengkak kaki. Orang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam tu sekali engkau melakukan ibadah. Apa jawapan Nabi? Afala akunu abdan syakura. Nabi jawab, tidakkah boleh aku ini menjadi seorang hamba yang syakur, bukan syakir, syakur.
Dalam bahasa Arab, kalau terjemah secara literal kepada bahasa Melayu, syakur adalah yang sangat bersyukur pada Allah. Syakir, bersyukur pada Allah. Tapi Nabi tak jadi syakir. Nabi jadi afala akunu abdan syakura. Jadi sebab tu marilah kita sama bersyukur. Dan sebab itulah semua yang dikasihan, tajuk kita pada malam ni sebenarnya tentang Sya'ban, dan ada kaitan tentang Ramadan. Dan kita sama-sama berdoa pada Allah. Setiap penceramah yang duduk atas kursi ini, saya yakin, yang sikunya letak atas meja ni, saya yakin mereka akan sebut kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Untuk ditanzih, untuk dibersihkan hatinya dan hati kita semua, ilmu bukan siapa punya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma'allamtana, melainkan yang engkau ajar. Mana malam ni kalau kita bertambah ilmu kerana Allah nak bagi, kalau tidak bertambah ilmu kerana Allah tak nak bagi. Kerana rupanya bukan mesti duduk dalam majlis ilmu confirm saya dan kita tambah ilmu. Tak ya, jangan kita take for granted I dah duduk dalam majlis ilmu confirm I tambah ilmu. No, tidak sama sekali. Tolong ingat, Zuramli, tolong ingat, kamu datang duduk majlis ilmu dan kamu nak ilmu, kamu datang daripada jauh, kamu nak duduk dalam majlis ilmu, jangan kita rasa bahawa once kita duduk dalam majlis ilmu Allah bagi ilmu. Tidak semua yang dikasih sekalian. Sebab duduk dalam majlis ilmu itu satu perkara, diberi Allah padanya ilmu itu satu perkara yang lain. Maka sebab itu hanya orang yang membuka pintu hatinya sahaja. Saya kali kedua ke kat sini? Kali kedua mungkin saya tak sebut lagi quote. Dulu pun forum kan? Saya pernah datang forum Ustaz saya. Saya tak pernah datang sini ke? Pernah kan? Sebab saya tadi bila sampai lah punya pernah datang An-Nur ni. Sebab dia banyak sangat An-Nur dalam Malaysia ni kan. Kadang Masjid An-Nur tu banyak An-Nur kan. Kadang-kadang An-Nur ni dia tengok, An-Nur ni pernah datang. Alhamdulillah. Baik. Saya sebut satu nama ya. Saya sebut satu nama ni semua orang kenal insya-Allah. Saya sebut satu nama ni semua orang kenal insya-Allah. Dan saya nak sebut namanya secara betul supaya kita belajar. Ya. Yang saya, bila kita duduk dalam majlis ilmu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu bukan oleh yang mengajar, bukan yang mengajar, yang ceramah, bukan, tapi Allah bagi. Dan kita datang duduk majlis ilmu, alangkah takutnya kita duduk dalam majlis ilmu tapi Allah tak nak bagi ilmu. Kita biasakan pergi kenduri kahwin orang, kita bukan mainlah pakai baju batik sedondon dengan orang rumah ya. Sampai baby pun pakai sedondon juga, batik daripada Kelantan ke Terengganu kat tahu. Tapi tiba-tiba tengok Masya Allah sedondon sekeluarga tu makan kat restoran. Saya tanya dia kenapa. Jawapannya adalah kami pergi kenduri kahwin tapi makanan habis. Jadi pergi kedai mamak. Biasa tak kita nampak ataupun berlaku kat kita. Maknanya ada orang pergi kenduri tapi tak dapat makan. Ada berlaku. Maka ada juga berlaku orang pergi ke majlis ilmu tapi tak dapat ilmu. Sebab ilmu bukan manusia bagi, Allah bagi. Sebab itulah kalau kita Allah tak bagi, ya Allah, kenapa wahai Allah tak bagi padaku? Sebab tak semestinya kita duduk dalam majlis ilmu nak cerita tentang Sya'ban, nak cerita tentang Ramadan, persiapan kita. Tak semestinya orang itu bila dia berada. Maka saya nak sebutkan nama seorang lelaki, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji. Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji. Saya sebut nama tu, sebahagian kita dah tangkap kisah ni. Dia masuk dalam masjid, tapak kaki dia merasai bagaimana gemburnya Masjid Nabawi. Dia datang ke depan, di sebelah dia siapa menjadi orang yang duduk di sebelahnya dalam saf jamaah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zayd bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraishi At-Taimi. Nama Sayyidina Abu Bakar dalam kad pengenalan dia.
Number saya tak ingat, nanti saya cek balik insya-Allah. Duduk di sebelah kiri pula siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Quraishi al-Adawi. Sayyidina Umar, cuba bayang, dikapit oleh Sayyidina Abu Bakar, dikapit oleh Sayyidina Umar. Kat sebelah siapa? Kat sebelah sana siapa dia? Seorang yang kalau duduk dalam majlis, bila dia masuk, Nabi akan daripada bersandar, Nabi akan duduk, membetulkan duduk, Nabi membetulkan baju. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab Al-Quraishi Al-Umawi. Boleh bayang tak kalau kita duduk dalam masjid yang sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, lelaki yang sekiranya ditimbang iman seluruh manusia tolak iman Nabi. Kata Nabi, la rajaha imani Abi Bakrin, akan berat lagi iman Abu Bakar. Duduk sebelah kita, bersentuh. Kat sebelah ni siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab, yang malaikat Nabi tanya pada malaikat Jibril, Jibril sifli hasanati Umar, hai Jibril tolong cerita aku tentang kebaikan Umar. Kata malaikat Jibril, lau kana al-bahru midadan wa syajaru aqlaman lama hasartuha ya Rasulullah. Seandainya lautan itu menjadi dakwat, pohon menjadi pena untuk aku menulis kebaikan Umar, aku tak mampu sebab kebaikannya lebih banyak. Cuba bayang, Abdullah bin Ubay duduk. Imam siapa tuan-tuan? Tentulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi. Kita belajar dalam peristiwa Isra Mi'raj, bukan sebaik-baik, bukan sekadar sebaik-baik Nabi, mengatasi para malaikat, bahkan mengatasi malaikat Jibril. Sebab itulah ketika naik ke Sidratul Muntaha, Nabi pergi lebih tinggi yang malaikat tak boleh pergi lebih jauh. Kata malaikat Jibril, jika aku melangkah selangkah lebih ke hadapan, terbakarlah aku. Cuba bayang, menjadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Faliq bin Aibar bin Saleh bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalakh bin Akhnuh bin Yard bin Mahlayil bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam. Nabi Muhammad menjadi imam. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah mengangkat takbir Allahu Akbar. Kenapa saya cakap benda ni? Sebab nanti bulan Ramadan kita akan duduk dalam masjid ini, majlis ini, insya-Allah. Ada satu kesedaran yang saya nak bawa. Kenapa saya bawa kisah ini? Ketika Nabi mengangkat takbir, idza kabbara fakabbaru, bila bertakbir Nabi, maka seluruh berjamaah bertakbir Allahu Akbar. Cuba bayang, Nabi jadi imam sebelah para sahabat. Tunggu dulu. Kata orang saf belakang, tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul mengangkat takbir Allahu Akbar, jubah ni, pakai jubah, kami nampak di bawah lengannya tergantung dua berhala yang kecil. Maknanya dia kafir pada Allah walaupun duduk dalam masjid Nabi. Dia kafir pada Allah walaupun yang jadi imam adalah sebaik-baik orang yang Allah jadikan petunjuk dan jadikan ikutan. Kenapa kesedaran saya sebut pada diri saya? Kerana tidak lain dan tidak bukan, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, tak semestinya kita duduk dalam majlis ilmu kita akan dapat ilmu. Pepatah Cina ada sebut, terjemah bahasa Melayu lah, kalian boleh memaksa seekor keldai untuk pergi ke gigi air, tapi kalian tidak pernah boleh memaksa seekor keldai untuk meminum air. Kita boleh paksa badan kita untuk duduk di dalam majlis ilmu, tetapi belum tentu kita boleh paksa hati kita terbuka untuk mendapat ilmu, kerana ilmu datangnya daripada Allah. Sebab tu ya Allah, marilah kita menadah tangan dan berdoa dengan penuh rasa kerdil di hadapan Allah. Kerana Allah menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi, dan mereka yang Allah angkat derajat mereka
ialah orang yang beriman, walladzi, dan mereka-mereka yang diberikan kepada mereka ilmu dengan beberapa darajat. Maka ya Allah, kami menadah tangan ya Allah, tolonglah ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pada malam ini ya Allah, tambahkanlah kami hikmah pada malam ini ya Allah, kerana kami yakin bahawa hanya dengan ilmu petunjuk daripada Engkau, itulah hidayah yang terbesar buat kami untuk melalui jalan-Mu ya Allah. Sekira tidak, maka kami akan sentiasa sesat, kerana Engkau telah menyebutkan dalam hadis kursi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Engkau menyebutkan bahawa semua manusia itu sesat, melainkan mereka yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk. Maka kami datang ya Allah pada malam ini, mohon petunjuk daripada Engkau ya Allah, dengan keberadaan kami dalam majlis ilmu kami pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sya'ban, tuan-tuan, Sya'ban, Sya'ban ialah nama bulan kan, tapi kan ada juga orang nama Sya'ban kan. Tapi kalau tanya dia apa makna Sya'ban, mesti jawapan dia lahir bulan Sya'ban. InsyaAllah lah, saya kira kalau Sya'ban jangan buat tanya, insyaAllah tu dia jawapan dia ya. Dia lahir bulan Sya'ban, maka namanya Sya'ban. Maknanya Sya'ban refer pada bulan yang ke-8 dalam kalender Islam, yang duduk di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tetapi dalam Islam dia ada satu qimah, dia ada harga yang sangat berharga. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang ditentukan qimah dan harga yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Orang tak beriman, Sya'ban ke Ramadan ke, yang penting Syawal. Syawal, Masya Allah, dia lah paling prepare. Dia paling prepare, insya Allah. Baju orang lain tak beli, dia beli dah. Ya, perancangannya begitu tersusun rapi sebab dia beri keutamaan ya. Tetapi bagi orang yang beriman, Sya'ban ada nilai. Maka sebab itu sebahagian ulama, kalau kita tengok perbahasan ulama, Sya'ban, nama Sya'ban itu merujuk kepada di zaman dahulu bagi orang Arab ya. Kita tahu dalam Islam ada 16 bulan, maksud saya 12 bulan. Dalam Islam ada 12 bulan, jauh 16 ya. Terkejut bila masa 16 ya. Dia ada 12 bulan. Dan 12 bulan tersebut diambil sejak daripada zaman sebelum Islam. Maknanya telah ada 12 bulan dan nama-namanya ya. Ketika orang Arab nak menamakan Sya'ban dengan Sya'ban ya, masa tu tak ada nama lagi, tapi bulan ni nak nama bulan apa ya, kiraannya dah ada, kiraannya ikut matahari, kiraannya ikut bulan ya. Tengok bulan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hari Sabtu nanti insya-Allah 15 Sya'ban, ataupun nisfu, separuh daripada Sya'ban, yang malam itu ada ketetapan hadis tentang kemuliaan malam tersebut, yang para ulama dan para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta amal, para pencinta kebaikan akan meletak dalam diary mereka hari tersebut, dan malamnya sangat penting. Sekali lagi bagi orang yang beriman. Orang tak beriman, nisfu Sya'ban ke Sya'ban ke kan, yang penting 1 Syawal. 1 Syawal tak boleh miss. Ini adalah angka keramat sepanjang tahun ya. Tak sah kehidupan tahun ni kalau 1 Syawal. Baik, ketika Sya'ban dinamakan dengan Sya'ban ya, belum ada nama dan dinamakan Sya'ban. Sebab Sya'ban ini ada setengah masjid ya, kalau kita tengok ya, masjid dia kan ada pengurusi. Kita pakai nazir ya, kita nazir kan, nazir, timbalan nazir kan. Lepas tu dia ada apa tu, biro ke apa. Masjid kita panggil apa ya? Biro. Okey. Setengah tempat dia tak pakai biro, dia pakai bahasa Arab. Dia pakai syu'bah. Syu'bah dakwah, syu'bah kebajikan. Macam-macam lah biro kan? Kan? Syu'bah pendidikan. So, syu'bah Sya'ban. Nampak tak? Syu'bah Sya'ban. Okey. Bila kita tengok hierarki, kita akan dapati bahawa daripada satu, kenapa idea dalam organisasi adalah empower ya. Nazir adalah yang paling berkuasa, kemudian dipecahkan. Nampak tak? Saya dah mula menyebut perkataan pecahkan. Dan Sya'ban ataupun syu'bah bermaksud pecahan. Maknanya kuasa tersebut dipecahkan. Maka Sya'ban bermaksud suatu benda yang dipecahkan
ya, satu benda yang dipecahkan. Baik, terlebih dahulu kita tengok apa kaitan dengan orang Arab dulu. Bulan ini berlaku satu fenomena, dia berlaku satu keadaan yang memang jadi sendiri. Geografinya, cuacanya menjadikan bahawa berlaku satu fenomena bila masuk bulan ni. Tuan-tuan, kalau saya nak minum air boleh ke? Ini ada air tapi saya nak minum boleh ke? Boleh. Sebab saya sebenarnya tak tahu kan mana satu saya punya kan. Meja ni tak sah bukan saya punya walaupun depan saya ya. Jadi ni pun saya kira ni mahal ni bukan saya punya ni. Tapi ni mungkin saya punya lah kau ya. Jadi boleh saya minta izin minum? Oh baik, sungguh tempat lain tak izin sebenarnya. Itulah dia contoh orang Masjid An-Nur ya. Memang dah dapat nur dan cahaya iman tu dia lain tuan-tuan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terpaksa minta izin sebab guru saya pesan satu rezeki yang sekiranya dilihat oleh banyak mata tetapi kamu seorang yang memakannya, maka rezeki tersebut walaupun halal, ya ada halal jakim ni tetapi berkatnya sangat sedikit, berkat dia sikit sangat. Jadi sebab tu saya tak nak hilang berkat tu, saya kena minta izin pada tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan nak izinkan? Tak berapa nak izin pula. Tadi macam okey ni jadi macam nak tarik balik keizinan tuan-tuan. Baik. Di mana tadi? Isyak pukul berapa kita? 9 minit lagi. Isyak pukul berapa? Terus je? Tak apa. Saya ni tetamu, saya ikut je. Nak suruh stop pun boleh stop. Terus je. Sekali dia tak solat isyak ni dengan alasan kami tak dengar azan, siapa nak tanggung dosa tu? Ke tak kisah, semua jemaah dah ada kat sini dah. Seluruh orang USJ ni 4 ni dah ada kat sini semua sekali ya. Jadi tak ada seorang. Okey, jadi jaminan daripada tuan rumah saya rasa okey lah insya-Allah ya. Baik. Di mana tadi ya? Syaban. Macam tu okey. Abaikan. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, kenapa pecahan itu menjadi nama? Jadi kalau tanya Syaban, kalau selama ni dia jawab sekian tahun kenapa nama Syaban, lahir bulan Syaban. Sekarang dia dah tahu bahawa Syaban tu maknanya pecahan, syu'bah. Ya, maknanya syu'bah. Semua yang saya kasih sekalian, baik. Apa maksud pecahan itu? Rupanya masuk saja bulan ini ketika tak ada nama lagi, pada masa itu berlaku fenomena. Apa fenomenanya? Orang berpecah-pecah, tasya'ab, orang berpecah-pecah. Orang berpecah-pecah ke mana? Semua yang saya kasih lihat, masuk saja bulan itu nun pada masa zaman Arab jahiliyah dahulu, maka orang berpecah-pecah, maksudnya bergerombolan, berbiro-biro ya, yang tua, yang muda, yang kecil, hatta kanak-kanak berpecah-pecah. Nampak sangat ketara fenomena tersebut ya, daripada rumah, daripada bandar, daripada Madinah, daripada kota, mereka akan berpecah-pecah. Ke mana mereka? Mereka akan beramai-ramai memikul geriba, memikul kullah, bekas-bekas air. Mereka akan keluar beramai-ramai untuk mencari dan menghimpun dan mengumpulkan sebanyak mungkin air. Automatik. Sampai je bulan ni orang nampak dah, ramai ya, sekelompok pergi. Ke mana mereka? Memikul geriba, memikul bekas-bekas air. Maka sehingga dengan sebab itu, bila masuk saja bulan itu, mereka namakan Syaban. Sebab itu fenomenanya. Masuk saja bulan itu, mereka tahu dah Syaban. Kenapa kenapa orang ramai-ramai bersiap, bergegas-gegas? Kenapa mereka kena tanda dalam diary mereka kena keluar beramai-ramai untuk mencari air? Sebab tak lama lagi akan datang satu bulan yang sangat panas. Tak lama lagi lepas ini akan datang satu bulan yang sangat panas yang mereka panggil sebagai Ramba.
Ramda bermaksud asyaddu harrin, asyaddu har, panas yang bersangatan, sekira-kira kering kontang keadaan, sekira-kira perigi tidak lagi mengeluarkan mata air, sungai-sungai akan kering di negara Arab pada ketika itu. Maknanya orang-orang yang alfa, orang-orang yang lalai untuk mempersiapkan air, masuk bulan tersebut dia akan tewas, tak akan mampu bertahan dengan kepanasan yang membara tersebut. Itu sejarah. Tetapi kelihatannya sejarah itu dan kisah itu masih signifikan sampai sekarang, masih signifikan, walaupun kita tak lagi bulan ni ramai keluar air. Sebab Masya Allah ya, orang kata, orang Negeri Sembilan kata apa, air dalam apa tu, bosi kan, api dalam kacau, air dalam bosi ya. Potik topi tongah menyalur kan. Baik, maknanya zaman sekarang kita kata apa signifikannya, tak ada orang lagi keluar mengumpulkan air. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang tak bersedia di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, dia akan tewas. Tewas tuan-tuan. Dia akan tewas meraih ganjaran di bulan Ramadan kalau bulan Sya'ban tak prepare apapun. Kalau dia tak berniat untuk prepare apapun seperti orang dulu mempersiapkan diri, ni kena bersiap, kena bersiap, kena bersiap, dan dia tak bersiap. Untuk makluman kita semua yang dikasih sekalian, kita ni insya-Allah masuk bulan Rejab, barulah kita dengar satu doa kan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan. Maknanya apa? Dalam doa tersebut membangunkan dan membangkitkan kita bahawa tak lama lagi datang bulan Ramadan. Ya. Semua yang saya kasih sekalian, bulan Ramadan ya, yang hari ini kita tahu juga, tapi biasanya tahu perasan bila ada iklan Yusof Tayyub. Dia mula berbisik, Yusof Tayyub, oi nak puasa dah, baru tahu kan. Zaman dahulu, Masya Allah, zaman dahulu bahawa kita bulan apa tadi, bulan Rejab, maknanya bulan sudah, ni bulan Sya'ban, barulah kita sebut Allahumma ballighna Ramadan. Semua yang saya kasih sekalian, tetapi salafus soleh, kalau kita tengok tafsir Ibn Abbas dalam menceritakan tentang Ramadan dan keistimewaan bulan Ramadan, Ibnu Abbas menyatakan bahawa para sahabat berdoa untuk bertemu dengan Ramadan sejak 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. 6 bulan dulu dah berdoa dah. Allah, ya Allah temukanlah kami dengan Ramadan, ya Allah temulah kami dengan bulan Ramadan, ya Allah temukanlah kami dengan bulan. 6 bulan dulu tuan-tuan. Cuba bayang kalau 6 bulan dulu tiba-tiba cerita persiapan Ramadan. Takkan orang kata dia ni biar betul AJK masjid ni bagian dakwah ni tak kena ni, ada something wrong ni. 6 bulan sebelum Ramadan, bulan Rabiul Awal, cerita pasal Ramadan, persiapan Ramadan. Sah-sahnya orang kata bahawa dia ni memang tersilap tengok jadual. Para sahabat 6 bulan sebelum datang, ni nak cerita para sahabat, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan telah bermohon pada Allah, telah bermunajat pada Allah. Tuan-tuan, bukan kecil punya munajat. Sebab kita yang masih hidup ini, kita tak rasa harga dan nilai Ramadan. Orang yang bersama dengan kita, mungkin duduk di sebelah kita pada tahun ni tak ada, sebab telah menjadi arwah. Walau dia menangis dengan air mata darah sekalipun, Allah takkan hidup untuk dia bersama dengan Ramadan pada kali ini. Sebab untuk berada di bulan Ramadan adalah satu benda yang sangat istimewa. Maka para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan telah berdoa pada Allah agar mereka itu ditemukan dengan bulan Ramadan. Dengar kata Ibn Abbas ya, sebab kita ni banyak orang kata, yalah, banyak orang tua kata, pemikir kata, problem manusia akhir zaman ni ialah masalah nilai. Kita tak tahu value, kita lost kat value. Kita tak tahu mana yang berharga, mana yang tidak berharga. Ada benda yang kita rasa kononnya berharga, kita beri priority, tetapi rupanya tak berharga pun. Dia hanya fata morgana, sedap sekejap tapi hilang, kesakitan panjang. Kita selalu hilang. Dan orang-orang tua kata ya, orang sesat ni apa ni, orang apa ni, kalau sesat di, yalah memang sekarang kita pakai Waze tuan-tuan, tapi tolonglah ingat pepatah lama kita. Kalau sesat di hujung, apa kena buat?
balik ke pangkal. Untuk semua sesat, tolong pakai pedoman tersebut. Kalau sesat di hujung, balik, tetapi bukan sesat pada nilai. Sebab nilai sesat ke awal lagi dah. Maka sebab itu, Masya Allah, manusia pada hari ini, kenapa kita rasa apa? Sebab kita tak nampak nilai Ramadan. Kita tak nampak bahawa Ramadan adalah penebus. Maka para sahabat 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa pada Allah. Dan mereka bila berdoa macam kan kita berdoa juga, tapi masa imam macam doa, Allahumma balighna Ramadan, kita Allahumma balighna Ramadan. Sebab tak ada bernilai. Sebab nak dapat tak apa, tak dapat pun tak apa. Dan dengar apa kata Ibnu Abbas kata apa dia? Para sahabat habis saja bulan Ramadan, masuk 1 Syawal. Habis saja 1 Ramadan, habis saja 30 Ramadan, masuk pada 1 Syawal. Mereka bernostalgia dan berdoa pada Allah. Keberkesanan Ramadan mereka doa dan angkat tangan pada Allah selama 6 bulan. 6 bulan yang lepas tu hanya berdoa, Ya Allah, tolonglah terima amal kami yang kami lakukan di bulan Ramadan, Ya Allah. Terimalah amal yang kami lakukan, Ya Allah. Terimalah amal kami, Ya Allah. Yang malam-malam hari di malam masa tarawih, imam baca kan, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin. Kita hanya baca mungkin pada malam itu pun tak tahulah sejauh mana kita punya perasaan, ya. Kalau imam panjang sikit mula marah kan, imam ni agak-agak lah nak taranum, ya. Peringkat daerah pun tak lepas kan? Ini dah baik. Imam berdoa, Allah maja'alna, Ya Allah, jadikanlah kami pada malam ini, Ya Allah. Makna malam-malam bulan Ramadan yang sangat berharga. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifah, pada malam yang mulia ini, Ya Allah. Kita minta jadi apa tuan-tuan? Kita minta satu je, minas su'ada. Minas su'ada. Kita nak Allah namakan kita, masukkan kita dalam file. Allah masukkan kita dalam kategori, satu kategori kita minta, minas su'ada'i maqbulin, daripada orang su'ada, orang yang bertuah, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Maqbul ialah orang yang diterima amalnya. Mereka doa ni tuan-tuan bukan hanya pada malam-malam bulan Ramadan, tetapi 6 bulan, kata Ibnu Abbas. 6 bulan. Habis 6 bulan doa pula untuk bertemu dengan Ramadan. Seolah-olah para sahabat dalam kepalanya Ramadan, dalam kepalanya adalah Ya Allah, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Tetapi kan jauh panggang daripada api dengan kita kan, ya. Kita tak rasa apa pun, tak ada sebarang rasa terhadap Ramadan. Maka kerana itulah saya kira pada malam ni kita duduk sama-sama, walaupun kita tidak sebagus para salafus soleh yang sebegitu terhadap persiapannya, tetapi kalau kita tengok Sya'ban, yang kita bincang tentang Sya'ban, kenapa masih signifikan makna Sya'ban? Sebab Sya'ban adalah 1 bulan yang manusia tak lalai dan lupa. Sebab manusia lalai dan lupa, maka supaya mereka dapat mempersiapkan mereka untuk bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan panas, dan panasnya ialah kepanasan Ramadan paling utama tuan-tuan. Kepanasan dia paling utama di bulan Ramadan. Kita tengok falsafah, konsep ataupun falsafah apa yang ada di sebalik Sya'ban dan Ramadan dalam perbincangan kita pada malam ini. Semua yang saya kasih sekalian, Sya'ban, Ramadan panas itu, ya, merujuk kepada kepanasan tarbiyah Allah untuk mendidik nafsu. Ramadan secara khusus puasa di dalamnya diwajibkan oleh Allah untuk satu purpose, satu tujuan khas. Allah nak kita didik nafsu kita, itu saja. Sekiranya kita boleh nampak, kita nampak falsafah kenapa Allah jadikan sepanjang bulan-bulan Ramadan itu adalah untuk kita berpuasa. Sebab rupanya Allah bila cipta manusia, Allah cipta sebagai ahsani taqwim, sebagai satu yang sangat hebat, satu kejadian, creation yang sangat hebat. Apa yang hebat ada pada manusia? Allah jadikan fizikalnya sangat hebat. Fizikalnya sangat hebat, ya. Kalau kita tengok hari ini manusia katanya telah buat rumah kos rendah di planet Marikh,
begitulah advance manusia ni kan. Maksudnya dah begitu advance ilmu mereka, dah buat rumah kos rendah di planet Marikh. Tetapi manusia masih belum mampu explore keseluruhan tubuh manusia, sebab terlampau unik. Makin dikaji makin unik, makin diteroka makin unik, makin diteroka makin unik, makin unik. Dan keunikan tersebut kerana Allah sebut dalam Al-Quran, kami mencipta manusia dengan penciptaan yang sangat unik. Dan keunikan tersebut in kita, dalam kita, in you, yang sekarang sedang ada dalam diri kita. Keunikan tersebut adalah keunikan fizikal, ya. Kulit macam ni je nampak je, ya. Tetapi Masya Allah, rupanya dia ambil, dibuat keratan, sistem yang sangat teratur dalamnya. Semua sistem, hatta kita cabut sehelai rambut kita dan ambil sehelai benang, bandingkan keduanya. Cuba bayang, rambut yang boleh ada sistem dalamnya, rambut ada sistem di dalamnya, benang hanya satu serat semata-mata, bila dibesarkan dia hanya satu serat yang makin besar, tetapi rambut cukup sistem dalamnya. Allah Subhanahu wa taala cipta, dan kita sangat bertuah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, itu satu juzuk. Manusia ada lagi juzuk yang lain, namanya akal. Allah cipta manusia akal, dan akal manusia sangat hebat, jauh lebih hebat daripada, jauh lebih unik daripada uniknya fizikal yang unik tadi, daripada unsur badani yang begitu unik, tetapi akal lebih unik lagi. Dan dalam diri manusia ada namanya ruh, ada namanya qalb, ada namanya qalb, hati, yang lebih unik daripada akal. Dan Allah mencipta manusia, ada satu lagi makhluk dalam diri kita, ada komponen diri kita yang namanya adalah nafsu. Maka semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, maka Allah ciptakan jasad, Allah ciptakan roh, dalam roh ada akal, dalam roh adanya hati, dan dalam roh juga, diri juga adanya nafsu. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Supaya kita pada malam ni, saya cakap ni dah perlahan ni, perlahan tu maknanya nak landing dah tuan-tuan janganlah rasa risau. InsyaAllah malam ni ada jamuan ke? Ada jamuan. Tengok tetamu tak boleh tanya tuan rumah, tuan jangan ikut akhlak ni, ya. Kalau tuan-tuan jadi tetamu, jangan tanya tuan rumah, ni ada jamuan ke? Tak bagus tuan-tuan. Tapi saya tanya bagi pihak orang lain je, insyaAllah. Baik, saya sebut berapa unsur tadi dalam badan kita. Unsur dalam jasad manusia yang sehingga kita disebut ahsani taqwim. Pertama sekali ialah anggota jasad, ya, lahiriah, fizikal kita. Yang kedua akal, ya, akal. Kemudian dalamnya roh, hati, dan nafsu. Seluruh elemen dalaman semuanya menyuruh kepada kebaikan. Ada satu elemen yang Allah katakan dan memang Allah cipta dalam diri manusia, yang namanya adalah an-nafs. Kita sebut dalam panggilan an-nafs, nafsu, dalam bahasa Melayu nafsu, ya. Dan Allah sebut innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Kenapa kita rasa payah nak buat taat? Sebab nafsu. Kenapa kita rasa payah nak baca Quran? Nafsu. Kenapa kita payah nak tolong orang? Nafsu. Kenapa kita payah nak tahajud malam? Nafsu. Kenapa kita tak jadi dekat dengan Allah? Kenapa kita tak jadi dekat dengan Allah? Kerana ada satu komponen dalam tubuh kamu yang memang ada, Allah jadikan namanya nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahawa setiap manusia yang dicipta oleh Allah, dia mesti melalui satu proses khas untuk nafsu mereka. Dan proses tersebut namanya berpuasa. Khas untuk merawat ataupun mendidik yang namanya nafsu, ya. Sedikit je kita sebut nafsu, ya. Ada satu lagi disebut sebagai hawa, ada lagi disebut sebagai syahwah, ya. Yang ketiga-tiga itu adalah mempunyai makna yang sama. Nafsu ialah, nafsu ni semua yang dikasih lain, nafsu ni kalau kita nak terjemah,
dia bukannya, saya bercakap ni boleh sebut nafsu, dia bukan 18 apa tu yang apa, kalau boleh sebut nafsu 18 SX, no. Nafsu semua keinginan manusia, semua desire manusia, kita namakan dia nafsu. Baik tuan-tuan, maaf saya tanya ya, tuan-tuan okey ke datang ke masjid ni? Tuan-tuan okey ke datang ke masjid ni? Rasa ingin ke datang? Itu juga nafsu. Itu juga nafsu. Jangan pernah fikir bahawa nafsu ni konotasi negatif. Selalu orang sangka bila nafsu negatif. No. Nafsu ialah sebarang keinginan manusia. Hatta sekarang kita rasa nak belajar, itu nafsu. Tapi lama-lama rasa nak belah kan? Itu juga nafsu. Lama sangat ceramah ni kan, bila nak berhenti, itu juga nafsu. Ada orang yang rasa okey, tak apalah, ceramah pukul 1 pun saya boleh dengar, sebab nafsunya suruh sampai pukul 1. Ada orang nafsunya sampai 1 had je, 8.45, dah lebih 5 minit dah, dia dah mula risau dah, dia rasa Allahu Akbar. Itu adalah juga nafsu. Yang suruh dia datang tadi nafsu, yang offkan dan shut down untuk melakukan kebaikan juga nafsu. So nafsu ni sebarang keinginan, yang baik, yang tak baik. Sebab tu ada nafsu yang baik, ada nafsu mutmainnah. Nafsu bukan satu yang negatif. Dia berubah menjadi negatif bila dipanggil sebagai hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wal ajizu, dalam hadis yang lain, dalam hadis tadi, ayat dalam hadis Nabi sebutkan bahawa wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Hawa ni tuan-tuan, cuma ni tak kaum muslimah ni, saya nak minta pandangan kaum muslimah, sebab kaum muslimah juga dikelas sebagai kaum ni, kena benda air sikit ni, nak tanya soalan untuk muslimah saja ni. Kaum muslimah disebut kaum laki-laki, kaum Adam, perempuan kaum, soalannya adalah hawa ke hawa? Muslimah ni kaum hawa ke kaum hawa? Kaum hawa ke kaum hawa? Ini problem bahasa Melayu kita, sebab dia pakai H, maka akhirnya bila orang rumah kita banyak shopping, kaum hawa, tak ada kena-mengena dengan kaum hawa. Sebab hawa muslimah adalah Hawa, isteri Nabi Adam namanya Hawa. Yang nafsu yang bila dia dorong dengan kuat namanya hawa, dan dia ada laki-laki dan perempuan. Jangan dia kata perempuan kaum hawa, no. Perempuan hawa, sebab hawa kedudukannya sangat tinggi. Kedudukannya sangat tinggi sebab hawa daripada kalimah hayyun, sebab setiap yang bernyawa Allah takdirkan bagi bashar, manusia, pernah duduk dan menumpang pada satu nyawa yang lain, satu kehidupan yang lain. Saya, namanya adalah saya menumpang dalam rahim mak saya. Terima kasih mak. Saya kehidupan hayyun, saya duduk dalam rahim ibu saya. Tanpa ada wanita kita tiada, tanpa ada wanita kita tiada. Maka sebab itu Islam sangat hormat pada wanita, sangat hormat pada wanita. Okey, settle. Perempuan rasa suka, dah happy dia orang kat belakang, macam senyum je, okey, alhamdulillah. Baik, hawa maknanya adalah apabila keinginan tersebut negatif. Nafsu, keinginan positif, negatif. Syahwah adalah bila degree keinginannya tidak boleh dikawal lagi. Degree keinginannya sangat besar. Keinginannya sangat besar. Baik, apakah sifat yang ada dalam diri kita ni? Saya harap 8 minit saya sempat. Apakah sifat yang ada dalam nafsu tersebut yang kita nak didik hawa nafsu dalam sepanjang bulan Ramadan? Bukan sehari, bukan seminggu, bukan 10 hari, tetapi sebulan. Allah kata nafsu tak boleh didik sekejap. Nafsu kena didik sepanjang masa, dan kemudian Allah tingkatkan di bulan Ramadan. Kalau saya tak sempat, nanti insya-Allah nanti kuliah Ramadan nanti dia akan bagi tahu apa falsafah di sebalik. Bila kita faham falsafahnya, kita rasa wow, patutlah Allah buat Ramadan, kita akan jadi seperti para sahabat. Ahlan ya Ramadan, sebab aku nak buat baik, rupanya yang halang aku adalah nafsu aku. Aku nak jadi macam Sayyidina Osman bin Al-Affan. Tuan-tuan, Sayyidina Osman Al-Affan antara sahabat yang saya rasa saya boleh challenge semayang malam dia. Sayyidina Osman yang saya sebut tadi, saya rasa saya boleh challenge semayang malam dia.
Saya ulang sekali lagi, saya rasa saya boleh challenge semayang malam Sayyidina Osman, sebab Sayyidina Osman semayang malam 1 rakaat je. Takkan tak ada lawan kan? Kita 2, 4, 6, 8, wow. Ya. Sayyidina Osman Sayyidina Osman bin Al-Affan khatam 30 juzuk Al-Quran dalam 1 rakaat semayang malam. Siapa kuat sangat nak challenge tadi? Kau main belagak nak challenge kan? Nak ceritanya apa semuanya? Kenapa dia boleh? Kenapa kita tak boleh? Apa yang halang? Yang namanya nafsu. Kenapa nafsu yang ada dalam Sayyidina Osman dorong dia supaya makin lazat, makin lazat. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang dia mengangkat takbir, dia menjaga khemah Nabi di satu peperangan, di habis satu peperangan, Nabi berhenti di satu oasis, kemudian dia menjadi penjaga di hadapan khemah tersebut, dan kemudian mereka jaga apa mereka buat? Mereka jaga dengan cara membaca Quran, dan Quran terbaik dibaca masa solat. Quran boleh baca pada bila-bila masa bagi orang yang bersih, ya. Dari segi hadas besar, kalau kita berhadas kecil juga kita boleh baca Al-Quran. Jadi tapi tidak boleh menandingi membaca Quran dalam solat. Sebab itulah ulama bahas qiyam, rukuk, sujud, mana paling banyak, mana paling afdal amalan tersebut. Kebanyakan ulama kata qiyam paling baik. Kenapa? Hanya dalam qiyam kita boleh membaca Quran. Maka dia angkat takbir, Allahu Akbar, dia baca Al-Quran. Tengah duk baca, ya, tiba-tiba musuh nampak. Apa musuh buat? Musuh lepaskan anak panah, dan anak panah tembus pada tangan dia, dan dia membaca Al-Quran tersebut sambil dicabut, sentap keluar, dan dia sambung lagi. Musuh lepaskan lagi anak panah, lekat lagi, dicabut lagi, sampai yang ketiga dia cepat solat, dia bangkitkan sahabat, kerana hanya dia takut kalau musuh itu mengganggu Rasulullah. Orang tanya, kenapa kau tak berhenti? Apa kata sahabat? Aku bila baca Quran, aku tak tahu nak berhenti kat mana. Aku tak tahu nak berhenti kat mana. Aku tak tahu nak berhenti di mana, sebab aku tak nampak ruang aku boleh berhenti, sebab aku rasa terlampau suka, terlampau lazat. Nafsunya suruh dia baca Quran dan jangan berhenti. Kita baca sikit, nafsu kita terus, stop lah bro, stop. Namanya dan akhirnya Masya Allah, yang menang siapa? Nafsu. Yang menang adalah nafsu. Saya, tuan-tuan, nafsu yang ada dalam diri ni, yang Allah kata la'ammar, kalau ada di sini orang nama Ammar, saya nak tanya makna nama dia. Kalau saya cerita mungkin tak puas hati kan? Tanyalah empunya diri, lebih tepat lagi kan? Tuan-tuan, Ammar, dia satu nama dengan yang pertama Umair, kemudian Amir, kemudian Ammar. Umair, Amir, Ammar, tiga ni maknanya sama, tetapi penekanan berbeza. Umair bermaksud orang yang memerintah tetapi sangat lemah. Bukan lemah maksudnya dia kalau disuruh tu macam lunak cara dia, maka panggilannya Umair. Ramai orang nama Umair kan? Ada orang nama Umair. Jadi Umair ni maknanya dia memerintah, menyuruh, tetapi suruhannya itu lembut. Amir ialah seorang yang firm bila dia menyuruh. Bila dia memerintah, bila dia menyuruh, dia firm dengan perancangan. Sebab itulah Amiril Mukminin dipanggil sebagai yang tertinggi dalam Islam. Ada satu lagi namanya Ammar. Ammar kalau terjemah kepada bahasa Melayu ialah diktator. Jangan buang nama, jangan tukar nama, ya. Ambil secara positif. Ammar maksudnya adalah orang yang bila dia pentah, dia tidak boleh mendengar orang membantah. Itu Ammar. Ya. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsa, adakah Umairun bisu, Amirun bisu, la'ammaratun bisu. Ada lamu taukid, la'ammaratun, la'ammarah, maknanya nak bagi tahu, lamu taukid maknanya sangat menyuruh. Ammar, kamu tidak boleh bantah. Itulah benda yang sedang ada dalam diri kita, tuan-tuan, yang tunggu bulan Ramadan Allah jadikan untuk kita mendidik dia. Sekira terdidik, kita akan jadi baik, insya-Allah.
Sebab tu para sahabat tunggu sangat. Dan saya nak habiskan tuan-tuan, mungkin just sebagai bandingan sajalah. Eskimo merujuk pada tempat kan, kutub kan, di kutub utara utara, selatan orang tak boleh duduk, utara. Baik, semua yang dikasih sekalian, macam mana orang Eskimo membunuh serigala? Bayang, serigala ni dia punya deria bau dia tak tahu berapa ratus kali berbanding manusia. Ya, kita dah ada bau kan, bau makan malam kan, ya, penceramah dah berbau dah, ya, itu deria kita. Tetapi untuk seekor serigala 100 kali ganda, 200, saya tak tahu berapa ratus, kalau kita google kita nampak deria bau dia yang menyebabkan bahawa dia boleh menghidu satu benda yang kita tak boleh hidu. Cuba bayang kalau kita nak bunuh serigala di sana, nak buat macam mana tuan-tuan? Kita baru nak gerak, dia dah bau dah, lari dah awal. Sedangkan di sana adalah kawasan yang tidak ada pokok. So bagaimana orang Eskimo bunuh serigala? Caranya adalah semua yang saya kasih sekalian, orang Eskimo dia akan ambil pisau razor blade yang macam orang duk cukur tu tuan-tuan, yang cukur tu saya takut tuan-tuan lost dengan saya sebab saya tak berapa nak dapat kan. Baik, pisau cukur tu, bayang razor blade tu, kemudian direndam semalaman dalam darah haiwan lah, tak kira ayam ke apa, direndam semalaman, direndam pisau tu, pisau nipis tersebut di dalam darah. Hari esoknya mereka akan letakkan bilah-bilah pisau tersebut di tempat-tempat yang tertentu nun di kawasan yang jauh di kutub tu, dibiarkan. Apabila orang lari, maka serigala yang tajam deria bau dia menghidu di mana bau darah, maka gerombolan serigala menyalak dan kemudian pergi beramai-ramai ke arah pisau yang diletak tadi. Tuan-tuan, apa yang si serigala buat? Bila serigala di kawasan sejuk tersebut, salji yang sangat tebal, ya, maka serigala tersebut bila dia dapat hidu bau tersebut, maka serigala tersebut mula menjilat pisau tersebut. Dia jilat razor blade tu. Jangan tiru aksi ni di rumah. Jangan tuan-tuan kata Zuramli ni cerita apa ya, lepas tu pergi ambil rumah nanti ambil razor blade jilat tengok, nak rasa tengok tak tuan-tuan? Serigala mula menjilat sebab dijilat darah tersebut, tetapi dia tak tahu di sebalik darah ada pisau yang sangat tajam. Maka dijilat dan dijilat untuk rasa kelazatan dia, dia jilat lagi dan jilat lagi dan jilat lagi. Hanya setelah sekian lama baru dia sedar bahawa yang berlaku pada lidahnya adalah seluruhnya telah hancur. Dan bila mereka berteriak kesakitan, darah dah mula berhamburan keluar. Biasanya hanya beberapa radius meter bercucuran darah daripada pam jantung mereka itu, dan akhirnya kebanyakannya bergelimpangan mati di sekitar pisau tersebut. Yang boleh bertahan akhirnya akan mati kebuluran, sebab tak ada benda yang boleh lalu ikut mulut, sebab mulut telah rosak sepenuhnya, lidah telah rosak sepenuhnya. Soalannya adalah, kenapa seekor serigala sanggup menjilat pisau yang sangat tajam? Tak ada serigala yang sanggup jilat, tetapi sebab ada darah yang di sebalik yang ada pada pisau tersebut, keinginan di dalam yang ada yang menyebabkan akhirnya dijilat pisau tersebut. Maka begitulah manusia, manusia sanggup menjilat pisau walaupun nanti dia akan hancur dan terpaksa mati, tetapi manusia tak sedar sebab keinginan yang bersangatan seperti keinginan serigala tersebut. Islam agama yang sempurna bila kita dapat didik di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, selamat datang bulan Ramadan, bulan mendidik, penyebab untuk menjadikan kita baik. Dan bila terdidik,
maka bacalah sejarah sebenarnya kenapa mereka jadi baik, sebab mereka melalui proses mendidik satu komponen dalaman dengan begitu teratur, maka jadilah natijahnya adalah manusia-manusia baik. Kita nak jadi baik macam mereka, tetapi proses kita tak ikut, maka kita akan hanya tinggal dalam cita-cita dan angan-angan kekaguman terhadap mereka yang hebat dan baik, tetapi kita takkan boleh jadi baik. Sekecil-kecil nak memaafkan orang, sekecil-kecil nak bersedekah, sekecil-kecil nak bangun tahajud, sekecil-kecil nak membaca ayat Quran dan zikir, kita takkan mampu buat, sebab proses halangannya adalah datang daripada hawa nafsu. Semua yang dikasih sekalian, sama-samalah kita berdoa ke hadirat Allah sempena Syaban ini. Nanti di nisbu Syaban, ambil ruang dan kesempatan untuk lebih, sebab malam itu ada hadis yang menceritakan bahawa Allah nak mendengar orang yang memohon keampunan, supaya nanti dengan keampunan adalah aset kita bawa roh kita untuk bertemu dengan Ramadan, insya Allah. Semua yang saya hormati dan saya kasih cukuplah sekadar itu bicara saya yang sangat lemah dan dhaif ini di hadapan tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat muliakan. Semoga Allah temukan kita dengan Ramadan pada tahun ini dan berlakulah proses didikan tersebut sehingga kita menjadi orang seperti orang-orang baik yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah Ustaz? Saya nak habiskan je. Okey, kita sama-sama baca kafaratul majlis, ya, sebab bila majlis ilmu Allah hantar malaikat, dan majlis ini sangat mulia di sisi Allah. Kadang-kadang saya dan kita tak terjaga kemuliaan akhlaknya, adab kita tak berapa sesuai, maka dipersiapkan, diajar oleh Nabi supaya kita membaca tasbih kafarah di penghujung, supaya kita tak dianggap tak dalam majlis yang sangat mulia. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Menurut Ibn Abbas, salafus soleh bila mereka bertemu, mereka takkan berpisah, melainkan terlebih dahulu mereka membaca suratul As. Kita ikut amalan mereka, da'ab mereka. Sebelum kita berpisah, mari kita baca suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan akhir sekali, bagi orang-orang yang muttaqin, setelah mereka melakukan satu amal, mereka akan tutup dengan doa dan harapan ar-raja kepada Allah. Maka raja tersebut keluar dalam perkataan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Agar jadikanlah amal ini diterima oleh Engkau ya Allah.